Tapi masalah kelesuan pandemik ini bukan sahaja menjadi risiko kepada golongan barisan hadapan. Ya, mereka yang paling berisiko, paling besar kerana berdepan dengannya setiap hari sepanjang hari. Tapi ia juga dihadapi oleh kita semua, rakyat Malaysia. Jadi ia lebih kepada persoalan bukan sahaja kesihatan sekarang, tapi selepas 10 bulan kita bergelut dengan COVID-19, ia juga sudah masuk ke aspek psikologi. Untuk kita mengekalkan disiplin kita, untuk terus mengikuti SOP, semua SOP dengan disiplin. Walau di bawah larangan pergerak ataupun kawalan pergerakan apa pun kita diletakkan. Sama ada PKPB di Lembah Kelang maupun PKPP di kawasan-kawasan lain, kita perlu terus berdisiplin. Dan saya mahu bercakap dengan Dr. Izzuan Mahmud. Dr. Izzuan adalah pakar psikologi dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang menyertai saya sekarang menerusi Skype. Tapi sebelum itu Dr. Izzuan, saya mahu memainkan sedikit klip audio daripada semalam. Sewaktu saya menemui pakar epidemiologi Profesor Datuk Awang Bulgiba Awang Mahmud, saya tanyakan kepada beliau berkenaan dengan fenomena kelesuan pandemik ini. Kita dengarkan dulu. Saya ini pakar epidemiologi, bukannya pakar tingkah laku. Dan bagi saya adalah penting untuk kita meminta pendapat ataupun nasihat kepada pakar tingkah laku bagaimana kita hendak menangani masalah keletihan SOP ni ataupun kelesuan SOP fatigue ni. Sebab ini adalah amat penting. Kenapa saya kata begini adalah disebabkan saya jangka pandemik COVID-19 ni akan berada dengan kita sehingga penghujung tahun hadapan. Bukan sekarang saja. Walaupun katakan ada vaksin pun, kita pasti bahawa vaksin tersebut, kita tak pasti vaksin tersebut sama ada ia berkesan tak berkesan. Kedua, kalau berkesan pun, produksi ataupun pembuatan vaksin itu akan makan masa untuk diberi kepada semua orang. Jadi SOP itu adalah vaksin kita untuk ketika ini. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, kita perlu mendapatkan nasihat dan kepakaran daripada pakar tingkah laku dan juga pakar komunikasi. Jadi macam mana kita nak packagekan message ataupun pesanan tentang SOP ini supaya menjadi suatu kebiasaan. Itulah persoalannya Dr. Izzuan. Bagaimana kita nak packagekan maklumat ini? Kerana Prof. Datuk Bulgiba mengatakan bahawa beliau adalah pakar wabak, pakar epidemiologi, bukan pakar psikologi ataupun pakar tingkah laku. Sudah 10 bulan kita memerangi wabak ini. Mesej asasnya sama dan sama penting. SOP biasa, cuci tangan, pakai pelitup muka, penjarakan fizikal, itu semua orang tahu. Tapi mungkin psikologi manusia ini setelah satu tempoh yang sangat lama kita dengar mesej ini, kita mungkin sudah lali. Jadi Dr. Izzuan, adakah kita perlu ubah dan bagaimana kita ubah package dan komunikasi daripada mungkin pihak berkuasa atau kerajaan kepada rakyat di luar sana supaya mereka terus berminat, mereka terus ingat untuk mengikuti SOP sama seperti pada mula-mula awal tahun ini? Okey, terima kasih. Saudara Luqman, boleh dengar suara saya? Boleh teruskan. Alhamdulillah. Jadi saya ucap terima kasih kepada Asrul Awani pada petang ini kerana jemput saya untuk kita berbincang. Saya rasa isunya sangat signifikan. Berdasarkan apa yang Prof tersebut tadi, saya rasa relate dengan apa yang WHO sebutkan bahawa kita akan berada dan hidup bersama pandemik ini dalam satu tempoh jangka masa yang agak panjang dan kita tak tahu bila sehingga ada satu vaksin yang boleh kita temui dan kita gunakan. Tapi bila kita sebut tentang satu tempoh yang panjang ini, saya rasa apa yang kerajaan telah laksanakan tentang SOP daripada 18 Mac sehinggalah sekarang saya lihat ni, Saudara Luqman, ia adalah bertujuan untuk apa? Pertama, untuk mencegah daripada berlakunya kita sebut penyebaran COVID-19 ini berleluasa. Itu satu. Yang kedua, untuk mengawal tingkah laku kita. Bila kita kata peraturan ni, of course kadang-kadang kita rasa macam susah nak ikut. Dan berlakulah kita kata kelesuan dan keletihan. Kerana kelesuan dan keletihan ini dia ada kaitan dengan mungkin kebimbangan secara berterusan ataupun kecemasan, kemurungan dan juga faktor-faktor psikologi yang lain. Jadi saya ingin membawa bahawa ada dua elemen yang perlu kita lihat. Yang pertama dari sudut pihak kerajaan. Saya rasa apa yang pihak kerajaan lakukan sekarang ini adalah satu proses memperkenalkan SOP secara dinamik. Dia akan berlaku secara berterusan di mana SOP yang ada itu akan dipertingkatkan dan ditambah baik. Itu satu. Yang kedua, saya rasa ada perkara yang penting juga bagaimana untuk deliver ataupun menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan dengan peraturan-peraturan tersebut bergantung kepada sasarannya. Contohnya kalau kita kata daripada peringkat federal kepada state, NGO, agensi-agensi kerajaan yang lain dan juga termasuklah komuniti dan juga individu dan juga keluarga itu sendiri. Jadi saya rasa itu sasaran. Yang kedua, mediumnya. Bagaimana kita nak menggunakan medium untuk menyampaikan
sebarang bentuk peraturan-peraturan yang baru. Itu isu yang pertama, Saudara Rahman. Saya melihat perkara yang paling penting adalah kerana sampai satu tahap kita tidak perlukan lagi SOP. Kerana apa? Masyarakat sudah bersedia dan boleh menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang berlaku. Ini yang saya sebutkan bagaimana tingkah laku kita daripada perlunya SOP kepada satu bentuk lagi yang bila mana SOP itu tidak diperlukan dan kita menjadi satu sikap dan habit kita dan kita boleh laksanakan tanpa SOP. Yang ini perlu mengambil masa yang agak panjang saya kira. Cuma bila kita lihat dalam bagaimana kita nak buat penyesuaian dalam kehidupan dalam normal baharu ini, perkara yang pertama saya rasa penyesuaian itu dia ada dua kategori. Yang pertama dari sudut internalnya. Internal maksudnya dalaman kita, bagaimana seorang individu itu boleh menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku. Yang pertama yang perlu ada adalah bagaimana dia menerima sebarang perubahan. Itu satu. Yang kedua kita sebut sebagai external. Bagaimana seseorang itu boleh adapt dengan persekitaran dan peraturan melibatkan mungkin pekerjaan yang berubah. Sekarang ni kita kata bekerja daripada rumah, itu satu. Yang kedua dari sudut berinteraksi dengan rakan, social interaction dah berubah. Contohnya kita terpaksa kena jarak secara fizikal. Dan ini ada kesan-kesan yang mungkin bagaimana seseorang individu itu boleh menyesuaikan diri dalam beberapa medium yang saya sebutkan tadi. Untuk mengurus kelesuan ini, Saudara Rahman, saya ada 3 poin yang mungkin saya nak highlightkan kat sini. Pertamanya, kita sebagai individu kena berupaya untuk menyesuaikan diri dengan normal baharu itu. Nak tak nak kita kena berupaya untuk menyesuaikan diri. Itu satu. Yang kedua, untuk menyesuaikan itu kita kena sentiasa berfikir secara positif. Dan yang ketiga, yang saya rasa yang paling penting adalah belajar untuk meningkatkan kemahiran baru. Sebagai satu contoh kan, sekarang ni kalau kita lihat, kalau saya dalam bidang pendidikan, maka nak tak nak kena memahirkan diri dengan teknologi. Sebab kaedah pengajaran dan pembelajaran sudah berubah. Dan yang keempat yang saya rasa yang paling penting mendapat maklumat daripada sumber ataupun bahan yang tepat. Kita tengok setiap hari sekarang ni DG akan buat taklimat, pemakluman dan sebagainya. Itu adalah salah satu maklumat yang tepat. Sebab bila kita bercakap juga tentang tingkah laku ni, Saudara Rahman, kita akan melalui 3 proses. Satu proses yang disebut sebagai learn, iaitu kita belajar sesuatu perkara yang baru. Bila kita sebut setiap hari kita belajar satu perkara yang baru, perkara baru yang kita belajar itu mungkin dia bersifat positif dan juga mungkin bersifat negatif. Yang positif nanti kita akan teguhkan supaya dia akan menjadi satu sikap ataupun habit yang berterusan. Itu satu. Okay. Kalau kita belajar satu perkara yang negatif contohnya, maka perkara yang kita perlu laksanakan ialah unlearn. Maksudnya kena hapuskan tingkah laku tersebut. Contohnya kita melanggar peraturan, SOP sudah ada, kita melanggar peraturan. Maka kita kena hapuskan tingkah laku tersebut supaya bila kita melanggar peraturan kita akan dikenakan hukuman. Yang akhirnya yang ketiga dalam mengubah tingkah laku ini adalah yang paling penting juga relearn. Belajar sesuatu yang baru. Maka gantikan tingkah laku yang negatif tadi kepada satu tingkah laku yang positif. Begitu juga kita tengok dalam keluarga kan. Bagaimana ibu ayah memastikan satu peraturan yang dibuat itu pada peringkat awalnya anak-anak tak suka. Contohnya peraturan tidak boleh bermain telefon ataupun gadget ketika makan. Itu satu peraturan. Anak-anak tak suka. Tapi lama-kelamaan peraturan itu tidak diperlukan lagi bila mana anak-anak dah ada kesedaran dan boleh menerima ia sebagai satu normal yang baru yang boleh diikuti oleh anak-anak tersebut. Jadi saya rasa pada peringkat ini adalah pihak kerajaan telah lakukan sesuatu dan kita sebagai individu bagaimana kita nak menerima perubahan-perubahan yang berlaku dan akhirnya kita akan hidup dalam keadaan yang kita kata sejahtera, tenang dan sebagainya. Jadi saya rasa untuk itu dulu. Kalau ada soalan tambahan, Saudara Rahman. Okey, tak apa Dr. Izzuan Mahmud. Dr. Izzuan sudah memberikan penerangan yang cukup lengkap dan kiranya sudah meliputi semua soalan yang saya merancang untuk bertanya sebentar tadi. Terima kasih Dr. Izzuan Mahmud. Penerangan itu sudah lebih daripada mencukupi. Terima kasih sekali lagi Dr. Izzuan, pakar psikologi UKM, kerana bagaimana strategi untuk kita mengatasi kelesuan pandemik dan bagaimana kita mendekatinya daripada aspek psikologi manusia supaya kita tidak letih dalam perjuangan untuk mengalahkan wabak ini.